Kuliah setiap petang Jumaat 5 hingga 6 petang. Dan hari ini adalah penghulu segala hari, hari Jumaat yang sangat mulia. Bersama-sama kita perbanyakkan salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hidup kita diberkati dan diberi pahala dan ganjaran keredaan oleh Allah dan jadi teman Rasulullah dalam syurga nanti. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa pada hari ini kita akan bersiaran langsung dari studio C Seri Pentas. Kita akan cerita tentang topik-topik yang bersifat semasa, yang ada hubung kait dengan keagamaan kita, khususnya agama Islam. Dan kalau kita lihat hari ini keluar surat khabar, hampir dikatakan perempuan setiap minggu mesti ada kes. Kes apa? Kes khaluat ke apa? Setiap minggu mesti ada kes buang bayi ataupun buang anak. Hari-hari kalau kita baca surat khabar mesti adalah yang meninggal, yang mati. Tapi yang meninggal mati disebabkan buang anak memang menyedihkan. Sebab kadang-kadang kita lihat tidak selayaknya manusia yang telah dimuliakan oleh Allah Ta'ala diletakkan dalam tong sampah. Tidak selayaknya manusia dibuang dalam sungai. Tidak selayaknya manusia yang comel itu dimakan oleh anjing. Tidak selayaknya mereka ditanam hidup-hidup dan sebagainya, dibuang dalam tandas. Sampai kita lihat, ya Allah. Jadi nak cerita perempuan tak lalu nak cerita, sangat-sangat sedih. Dan itulah tajuk kita pada hari ini. Tajuknya lah, anak siapa? Kalau kita lihat kat surau ada anak siapa? Dalam tong sampah anak siapa? Siapa mak dia? Siapa bapa dia yang melakukan sedemikian rupa? Itulah tajuk kita, tuan-tuan perempuan, anak siapa? Jadi tuan-tuan perempuan, hari ini kita ada penonton istimewa. Anak-anak siapakah mereka ini? Mereka adalah Pertubuhan Perkumpulan Perempuan Daerah Puchong, Cawangan Puchong Intan. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah biru hari ini. Okey, dan bersama saya sebagai panelis pada petang ini, kita ada dua orang tetamu jemputan kita. Yang pertama panelisnya ialah yang bahagia Ustaz Hasrizal Abdul Jamil, seorang perunding motivasi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan juga ni seorang yang memang cukup popular lah di kaca TV kita, terutama di TV3, iaitu yang bahagia Tuan Haji Hushim Saleh, seorang kaunselor yang berdaftar. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah. Inilah orang yang akan bercerita tentang anak siapa dan anak siapa. Sebab tak tahu anak siapa, tak tahu. Mak ayah dia tak tahu. So nak kata siapa? Anak siapa? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, terlebih dahulu, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada kemusykilan, ada permasalahan, ada idea-idea yang hendak dicetuskan hasil dari topik tajuk anak siapa, anda boleh hantarkan soalan anda, SMS ataupun email kepada kami, dan kami akan baca dua soalan yang terbaik. Kami akan pilih soalan semua terbaik. Kami akan pilih dua saja, dan Pustaka Salam telah bermurah hati untuk menyumbang 8 jilid kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i. Kitab ni memang bagus Tuan Haji, boleh kita baca. Dan kalau kita lihat orang kata apa, banyak topik-topiknya, termasuklah cerita bab anak. Cerita bab jangan buang anak. Dan terima kasih juga kepada siapa ya, Produk di Hatiku, yang juga menyumbang hadiah tajaan kepada penonton-penonton dalam studio pada petang ini. Siapa di antara anda yang datang ke studio tanyakan soalan, Produk di Hatiku akan memberikan sumbangannya kepada penonton di sini. Dan juga kepada Galeri Ilmu Sdn Berhad yang sudi menaja ataupun menyumbangkan majalah Anis dan juga Aso. Dua majalah ini memang cukup popular lah. Satu untuk membentuk wanita salihah, satu untuk membentuk anak-anak zuriat yang salih dan salihah, insya-Allah. Cukup baik untuk kita baca, tatapan ahli keluarga semua. Dan juga terima kasih kepada Nasuha Herba dan Rempah Karya Sari SB. Sdn Berhad kot SB ni. Ni je. Jadi anda bolehlah cuba apa benda ni, rempah Mak Siti semua ada ni. Rempah ikan bolehlah ya, dia ada buang anak, baik kita buat rempah ikan. Kari daging semua ada lah Tuan Haji, boleh masak lepas ni. Terima kasih kepada Nasuha Herba. Jadi itulah tuan-tuan perempuan. Dan kita juga ada Aifa Health Sdn Berhad yang sudi untuk orang kata apa, memberikan satu rawatan yang terbaik untuk penyakit kencing manis. Terima kasih kepada Aifa Health dan juga kepada semua penaja-penaja hadiah tajaan kita untuk penonton sama ada di rumah ataupun di dalam studio pada petang ini.
Okey, tanpa buang masa, apa kata kalau kita bukakan tirai perbincangan kita dengan soalan pertama, cerita bab anak siapa ini. Cerita bab kes buang anak ni Ustaz Hasrizal. Kalau kita lihat kebanyakannya berkait dengan anak luar nikah. Jarang-jaranglah kalau orang menikah tu dengan cara sah dia buang anak dia. Mesti sayanglah tu Haji kan. Tapi biasanya dikaitkan dengan anak luar nikah yang akibat daripada berlakunya perzinaan ataupun hubungan kelamin yang tidak ada nikah yang sah. Jadi boleh tak Ustaz cerita dulu tentang persoalan Ustaz tentang zina dia dan juga mukadimah zina kenapa diharamkan dalam agama. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barisan panelis, penonton yang berada di studio dan juga di rumah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Alhamdulillah, pada petang ini satu kesempatan yang sangat berharga untuk kita berbicara tentang satu perkara yang menjadi mimpi buruk setiap mereka yang prihatin terhadap apa yang berlaku di sekitar kita lah. Kita bangga Malaysia terkenal dengan pembangunannya, kita bangga Malaysia terkenal dengan penduduknya yang sopan dan ramah tamah, tetapi kita tidak mahu negara kita yang kita cintai ini terkenal dengan kejadian yang sangat tidak berperi kemanusiaan ini. Jadi sangat bertepatanlah dengan apa yang Ustaz sebutkan tadi, bahawa isu pembuangan anak ini sangat berkait rapat dengan permasalahan pokok yang berada di sebaliknya, iaitulah berleluasanya penzinaan. Apabila kita nak bercakap tentang penzinaan ini, kita harus berbalik kepada satu perkara penting yang wujud di dalam Islam sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, terimalah Islam, masuklah Islam secara sempurna dan janganlah mengikut jejak langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu adalah merupakan musuh kamu yang nyata. Jadi Islam ini datang dalam bentuk satu pakej yang sempurna. Kalau sekiranya Allah tidak mengizinkan penzinaan berlaku semata-mata, menjadi satu kesulitan kepada masyarakat untuk mencegahnya. Tetapi atas sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah membantu kita dengan menyediakan pakej yang lengkap untuk mencegah daripada berlakunya zina ini. Kerana itulah di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat yang ke-32, Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam bentuk yang sangat istimewa tentang zina, iaitulah dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina, kerana sesungguhnya zina itu adalah merupakan suatu perkara yang sangat keji dan ianya merupakan seburuk-buruk jalan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun di dalam larangan-larangan Islam yang lain secara umumnya kita dianjurkan, diperintahkan untuk menjauhi kemaksiatan itu, tetapi zina secara khusus disebutkan oleh Allah, jauhkan diri daripadanya. Lalu pintu-pintu yang membawa kepada zina ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala peraturan mengenainya. Misalnya yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala memperingatkan kepada kita supaya menjaga aurat. Menjaga aurat itu adalah merupakan langkah pertama untuk mencegah daripada berlakunya zina. Tetapi kalau kita melihat aurat semata-mata sebagai soal menutup aurat, mungkin kita melihatnya secara juz'i dan kita tidak nampak apakah implikasi pendedahan aurat yang tidak terkawal ini terhadap masyarakat. Itu yang pertama, yang disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nur ayat ke-31. Selain daripada itu, dalam ayat yang sama juga Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita semua untuk menundukkan pandangan. Ya, bukanlah menundukkan pandangan itu dalam erti kata jalan, tengok koridor, tengok bawah sampai terlanggar hos padam api, itu tidak begitu. Tetapi mengawal pandangan kita, mengelakkan diri daripada melihat perkara-perkara yang boleh merangsang kita untuk pergi kepada zina ni tadi. Dalam masa yang sama juga dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-53, Allah Subhanahu Wa Taala juga memperingatkan kepada kita agar bila mana
antara lelaki dan perempuan berurusan, urusan itu perlu ada batas-batasnya. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Hendaklah urusan itu ada batas yang memisahkan. Jangan main redah sahaja. Istilahnya begitulah ya. Dan yang terakhir juga kita melihat Allah mengarahkan supaya khususnya ya untuk orang perempuan jangan melunakkan suara apabila bercakap dengan orang-orang yang bukan dalam kelompok keluarga kita. Kerana orang perempuan mempunyai keistimewaan untuk menarik dan orang lelaki mempunyai kelemahan untuk mudah ditarik. Ya, jadi yang pandai menarik ini Allah anjurkan supaya bahasa itu dijaga dalam bentuk yang tidak merangsang kepada perkara ini tadi. Semua perkara ini, pergaulan bebas ya dan sebagainya adalah merupakan cegahan-cegahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana penzinaan itu menjadi berleluasa pada hari ini apabila mukaddimahnya sudah mengalami proses normalisasi dalam kehidupan. Ya, keluar sama-sama, ya, naik kereta, keluar malam, balik tak kiralah siang malam, pagi petang, sudah dilihat sebagai satu perkara yang biasa dalam kehidupan dan implikasinya zina berleluasa. Dan apabila zina berleluasa, sampailah kita kepada kemuncak kesan daripada penzinaan itu apabila output dia ataupun outcome dia itu iaitu anak tadi merupakan anak yang tidak dikehendaki dan dibuang dengan sewenang-wenangnya dan terjadilah apa yang terjadi. Maka tuan-tuan dan puan-puan, saya sebutkan kata kuncinya tadi, Islam sukar untuk diamalkan kalau kita ambil sikit-sikit di sini tetapi dia harus diambil dalam pakej yang sempurna. Nak tolak buang anak, cegahkan zina. Nak cegah zina, peliharalah mukadimah-mukadimah zina ini dengan mengamalkan Islam dan nilai-nilai murni dalam kehidupan kita bersama, insya-Allah. Itu mungkin respon pertama saya lah pada soalan Ustaz tadi ya. Terima kasih Ustaz. Saya nampak tadi Ustaz barangkali nak sentuh tentang coupling. Apapun ataupun couple tadi kan. Apapun nanti kita ada soalan tentang couple, saya akan tanya Tuan Haji Hushim nanti. Apapun Tuan Haji, cerita beranak ni dia, kalau kita lihat anak ni, ada orang kahwin Tuan Haji bertahun-tahun tak dapat anak. 10 tahun kahwin tak dapat anak. Jadi mereka ni kadang-kadang dia satu benda yang malu ataupun aib. Kalau dapat anak tu, ya Allah syukurnya. Artinya anak satu anugerah Tuan Haji. Ya, betul. Dan biasanya kalau dapat anak ni, biasanya lah orang akan jaga, beri perlindungan, beri makan minum secukupnya, hantar ke sekolah. Tapi bagi anak luar nikah ni, yang kita bincang, anak siapa ni, siapa pula bertanggungjawab Tuan Haji? Untuk jaga dia, beri perlindungan kepadanya, makan siapa? Sampai mak sendiri pun buang. Siapa yang sepatutnya? Silakan Tuan Haji. Terima kasih Ustaz dan kepada panelis Ustaz dan kepada penonton di studio dan juga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya bila menyentuh soal anak siapa dan juga anak yang kita kata Ustaz menggunakan soalan anak luar nikah tadi. Sebenarnya pada saya anak itu tidak berdosa. Itu yang pertamalah. Sebab kadang-kadang ada juga bila orang dah tahu anak tu anak luar nikah, kadang-kadang nenek pun tak mau terima, ataupun mak saudara tak terima, dan masyarakat biasanya akan kita kata memandang hina kepada kanak-kanak ini, dan sehinggalah dia membesar dalam keadaan hina dan akhirnya rasa rendah diri. Jadi sebenarnya saya nampak kat sini kalau dah terbuang Ustaz kita tengok macam Ustaz kata tadi, ada yang kita ada dibuang di di surau, dari yang hidup lah kita kata. Yang hidup, kalau yang mati tu kita kata dah tak ada lah. Tapi kalau yang hidup ini, maknanya siapa pula nak beri kasih sayang pada dia. Jadi tengok sekarang ni kebanyakannya mungkin diambil oleh kita kata macam rumah kebajikan, ataupun dihantar ke kita kata rumah-rumah perlindungan yang diusahakan oleh individu-individu yang prihatin. Ataupun pada saya, kalau ada ibu-ibu yang kata macam Ustaz tadi tu, yang dah kahwin 15 tahun, tak dapat anak, tak dapat zuriat. Memang ramai ni Ustaz. Ramai juga datang jumpa saya, klinik saya kan. Kahwin, dah macam-macam pergi jumpa doktor pakar itu, tak ada, zuriat tak ada. Jadi kadang kita lihat kanak-kanak ni, yang kita anak luar nikah ni, mereka pun sama seperti kita. Sama seperti anak-anak lain. Dia ada emosi, dia ada perasaan, dia ada perlu kasih sayang, dia perlu dipeluk, dibelai. Jadi yang memberi kasih sayang ni yang pertama ialah, kalau duduk rumah kebajikan tu, makna orang bekerja di kebajikan tu lah. Kalau perlindungan lah. Tapi saya nak menyeru sini masyarakat, kita semua, kita masyarakat,
terimalah anak-anak ini dengan penuh kasih sayang. Sebab mereka ni tak berdosa sebenarnya. Tak berdosa. Yang berdosa tu ibu bapa mereka. Macam kata ustaz tadi, ya. Anak-anak ni tak berdosa, tak tahu apa pun. Selagi orang tak beritahu pada dia bahawa awak ni luar nikah. Ni kadang-kadang mulut-mulut yang tak ada insurans, ustaz. Sekarang tu Haji, dulu anak haram. Anak haram. Anak zina, anak haram. Zina, anak haram. Kadang-kadang bila duduk bela tu, lama-lama dah umur budak ni 7 tahun, 8 tahun. Saya banyak juga buat kes-kes kaunseling ni. Sebab apa? Dia rasa rendah diri, rasa apa. Jadi mak angkat tu nak cakap pun susah. Lepas tu ada setengah ibu bapa angkat, dia benti kepada bapa tu. Sebab kalau diketahui dalam masyarakat, kita suka menghina. Kita suka, kita kata, melabel berbagai-bagai label. Jadi kasih sayang pun tak ada. Jadi ini saya rasa kita tengok kat sini supaya kita berilah kasih sayang kepada kanak-kanak ini. Tak kira lah dia anak luar nikah ke, anak siapa ke, dia anak yang perlu perhatian, perlu kasih sayang, perlu kita kata kepada dakapan. Itu sepada saya, kita tak perlulah menghina anak-anak ini. Itu artinya semua ahli masyarakat sepatutnya mengambil perhatian dan beri perlindungan kepada anak-anak ini sebab mereka tidak berdosa dan mereka tidak bersalah. Dan mereka sebenarnya adalah bukan anak haram. Jadi sebenarnya mereka adalah anak tidak sah taraf saja ataupun kita panggil anak siapa. Apapun kita jumpa selepas ini insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih kerana anda setia bersama kami dalam Al-Kuliah pada petang ini dengan tajuk Anak Siapa. Tak kira anda anak siapa sekalipun, tengoklah Al-Kuliah sama ada anda di Malaysia ke, di Singapura ke, tajuk ini sangat penting, sangat relevan sebab kait dengan keturunan kita, jangan sampai keturunan kita rosak. Jadi tuan dan puan tadi sebenarnya orang yang buang anaknya sebenarnya orang yang tidak ada motivasi sebenarnya. Sebab itu kena lihat motivasi pagi. Kalau TV3 tu ada Sabtu sampai Ahad tu 6.30 pagi sampai 7 pagi. So motivate diri kita, insya-Allah kita akan fikir panjang sebelum kita buat satu-satu tindakan yang kita katakan tindakan yang bodoh tadi tu. Okey, kita teruskan soalan penonton daripada Pertubuhan Perkumpulan Perempuan Daerah Puchong, Cawangan Puchong Intan. Silakan Puan Jahara binti Haji Jentera, silakan kalau ada soalan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Puan Jahara daripada Puchong Intan ingin mengajukan soalan kepada Ustaz. Bagi mengatasi masalah pembuangan anak, adakah pendidikan seks di sekolah wajar diwujudkan? Apa pandangan Islam dan kaedah terbaik untuk melaksanakannya? Okey, terima kasih Puan Jahara. Sebab kita pernah dengar uar-uar dan ura-ura nak buat pendidikan seks di sekolah, diajar kanak-kanak sejak sekolah rendah sampai sekolah menengah. Jadi ada yang pro and contra. Ada yang setuju, ada yang bangkang Tuan Haji ni. Maksud surat khabar tak setuju, ada yang kata bangkang dan sebagainya. Tuan Haji pembangkang ke macam mana? Silakan Tuan Haji, pendidikan seks ni. Sebenarnya kalau kita tengok pendidikan seks jadi ada kita kata con and contra lah, berbagai pendapat. Sebenarnya kalau kita tengok dalam konteks sekolah sebenarnya pendidikan seks telah pun kita kata secara tak langsung diajar dalam pendidikan kesihatan, pendidikan jasmani, dalam bidang sains, pendidikan Islam, moral, dah ada tu. Pada saya secara peribadi, saya tak bersetuju. Sebab apa? Sekarang ni pun kita tak ajar seks di sekolah pun, ramai remaja kita dah mula terlibat. Saya bimbang nanti bila dia ajar teori, satu hari anak ni akan cakap dengan cikgu, teori dah belajar, praktikal bila? Jadi pada saya lah sebagai seorang kaunselor yang banyak menelitikan kes-kes mengandung luar nikah ni, kita bimbang remaja ni terdedah begitu cepat dan kalau boleh yang pertama sekali yang saya rasa yang sesuai mendidik ialah ibu bapa tu sendiri. Ibu bapa di rumah itu didik anak macam kata ustaz tadi, iaitu dalam Islam sendiri dah banyak dah maknanya dalam Quran tu mana menghampiri zina tu ustaz. Kalau boleh menghampiri zina, mana ibu bapa lah yang didik secara tak langsung. Kalau anak perempuan nak keluar dengan budak lelaki, jangan bagi. Malam-malam jangan bagi keluar. Malam tu gelap gulita. Rasulullah SAW bersabda malam tu penuh dengan kejahatan, keburukan. Tapi kalau budak dah tingkatan 1 keluar malam,
tingkatan 2 keluar malam. Macam mana nak salah siapa? Jadi di sini punca-punca pergi pada pergaulan bebas. Jadi kalau kita ajar kat sekolah pendidikan seks pada saya, dan kita tengok juga kat sini, siapa yang nak mengajar ni? Cikgu mana nak mengajar? Perlu ada, kita kata cikgu yang nak mengajar tu memang yang pertama tu yang berpengalaman, berpengetahuan ilmu dalam bidang ni, dan juga perlu ada etika, integriti. Jadi kalau mengajar dah budak form 2, form 3, cikgu yang mengajar, lama-lama budak cakap, cikgu bila lagi nak buat praktikal? Masalah juga kita. Dan ataupun biasanya balik rumah budak-budak ni sama-sama sendiri, dia berbengkel sama sendiri, ya. Jadi banyak benda yang saya fikir ibu bapa main peranan penting, dan kita ada fungsi-fungsi. Kita ada misalnya di masjid-masjid, surau-surau boleh ajar. Ustaz ni fardu ain, fardu kifayah ini yang sudah ada. Sebab pendidikan seks ni dia sangat sensitif sebenarnya, benda ni nak dididik, ya? Jadi pada saya peranan tu pendidikan seks pada saya tidak begitu bersetuju. Sebab sekarang ni pun dah ada Ustaz dalam pendidikan biologi, dalam pendidikan kesihatan, pendidikan Islam di sekolah. Cuma kita nak tambah baiklah cara ataupun metodologi dia tu. Saya rasa itu jawapan saya. Okey, itulah pandangan Tu Haji. Saya pun seakan-akan setuju Tu Haji jugalah. Nanti kalau saya yang mengajar katalah mata pelajaran seks kan, orang panggil saya apa? Cikgu seks. Jadi orang perempuan dalam Islam dah adalah cara berpakaian sebenarnya, kemudian cara kita orang kata apa? Asing tempat tidur laki-laki dengan perempuan. Diajar dalam Islam bagaimana anak-anak bila masuk bilik tidur ibu dan ayah kena ketuk pintu minta izin. Itu semua ada kaitan dengan pendidikan seks sebenarnya. Apapun, kita ambil soalan kedua daripada penonton kita. Silakan Puan Jalina, silakan kalau ada. Ustaz, Ya. saya Puan Jalina. Ada pasangan muda yang berkahwin untuk mengelakkan berlaku maksiat. Namun kerana terlalu muda dan kurang matang, berlakunya perceraian dan anak-anak menjadi mangsa. Bagaimana Ustaz melihat keadaan beginilah? Okey, terima kasih Puan Jalina. Ini juga barangkali menjurus kepada buang anak, sebab anak-anak yang tidak terurus dan terabai disebabkan ibu dan ayah yang tidak matang, kadang-kadang tidak ada pendidikan, mandi wajib pun tak erti. Jadi saya minta Ustaz Azizah komen sikit macam mana Ustaz, silakan. Ya. Terima kasih kepada puan yang bertanya soalan sebentar tadi. Sangat benar ya, bahawa salah satu daripada fungsi penting perkahwinan adalah untuk mengekang daripada berleluasanya perlakuan zina inilah. Kerana itu Allah SWT sendiri memberikan banyak perintah agar perkahwinan itu dimudahkan laluan ke arahnya. Maharnya harus sederhana, perkahwinannya harus dibuat dalam bentuk yang memudahkan orang untuk mengambil pilihan yang halal ini. Tetapi apabila telah pergi kepada peringkat pergaulan bebas, berlakunya penzinaan secara berleluasa, dia berbalik kepada soalan yang saya sebutkan tadi. Kita tidak ada quick fix, ya, tidak ada cara pantas buat begini selesai masalah. Sebaliknya, kalau kita selesaikan masalah pergaulan bebas ini untuk mencegah daripada berlaku zina adalah dengan perkahwinan, tanpa disertakan dengan pendidikan dan kesedaran kepada pasangan ini tentang mengapakah perkahwinan itu diberikan sebagai pilihan untuk mereka, selepas berkahwin juga masih boleh berlaku penzinaan. Dan itu realiti yang kita lihat di hadapan kita, bahawa pasangan yang telah berumah tangga juga masih terdedah, dan banyak kejadian yang berlaku di belakang rumah tangganya masih terjadi seperti inilah. Justru saya kira kita harus mengambil kesediaan untuk menyelesaikan masalah ini dengan berbalik kepada soal pendidikan. Benar, perkahwinan membantu untuk menyelesaikan hal ini, tetapi perkahwinan muda itu juga mesti disertakan dengan pendidikan. Kerana saya juga kerana banyak berinteraksi dengan golongan remaja, ya Ustaz, ada pasangan yang berumah tangga dengan alasan untuk mencegah daripada berlakunya zina, tetapi disebabkan oleh ketidakmatangan, ya, berfikir singkat. Selalunya saya sebut begitulah, fikirannya hanya kepada pelamin, tak sampai ke lampin, ya. Maknanya dia nampak yang cantik-cantik saja tentang kahwin, yang tanggungjawab, yang perkara-perkara yang perlu dipikul sebagai seorang suami, ibu dan bapa, isteri dan sebagainya, dia tak beri perhatian. Maka macam-macam kejadian yang berlaku di dalam perkahwinan pasangan muda ni tadi. Jadi saya kira adakah perkahwinan muda itu penyelesaian kepadanya? Ia, dengan syarat ia juga datang dengan pendidikan, supaya masalah ini dapat diselesaikan dalam bentuk yang holistik, insya-Allah.
Okey, terima kasih Ustaz Azizah. Saya nak tanya Tuan Haji lah. Cerita ni sebab kita lihat yang kalau tanyalah Tuan Haji yang perempuan-perempuan yang buang anak ni, siapa bapak dia lah? Bukan seorang Tuan Haji, ramai bapak ni. Tak tahu siapa. Sebab tu kadang yalah kalau ada bapak gelap, ada bapak putih, ada bapak kuning, berbelah-belah anak tu nanti. Tapi nak ceritanya bapak tu ramai Tuan Haji. Saya nak tanya Tuan Haji, adakah perempuan sekarang memang tak malulah, ada setengah-setengah yang buang anak yang tak malu, dia boleh bonceng motosikal laki-laki, tak kira lah siapa sanggup tambah dalam peripik tu. Oh, sanggup yang motosikal, tak kisahlah buat jalan-jalan, lepas tu lunyailah budak tu. Nak tanya Tuan Haji, adakah dia ada kaitan juga dengan khatam sunat? Kan orang laki-laki ada sunatnya, orang perempuan ada bersunatnya. Dan adakah zaman sekarang orang tak bersunat kot? Apa komen Tuan Haji? Dia sebenarnya macam kata Ustaz tadi, hari ni anak-anak gadis begitu, kita kata bukan semualah, mudah. Mudah, ramai pun saya kendalikan kes ni kan. Kadang-kadang 50 sen pun boleh. Minta maaf cakap lah ya. Ni anak-anak jaga. Sebab mak bapak tak terkawal. Dan berkait dengan kenapa begitu mudah. Memanglah perempuan ni 9 tu nafsu Ustaz 9 nafsu. Jadi kata khatan tadi, kalau dulu kita kata adat bila anak-anak perempuan ni bila bersalin itu sudah pasti akan dikatan oleh bidan, betul jadi ini pun kalau ikut kajian-kajian tu menunjukkan bahawa bila tak berkatan ni maknanya rangsangan seks tu, gairah tu lebih cepat. Dan kepuasan tu dia tak puas. Jadi menyebabkan anak-anak ni kita ni yang tak. Jadi kalau boleh sekarang ni mungkin dah sebabkan oleh kemodenan, pemikiran pun dah liberal, orang Islam sendiri ni, orang Melayu pun hari ni dah tak ada dan tak mau tanya kepada orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu, maka pasangan-pasangan yang berkahwin ni anak tu tak berkatan. Jadi bila masuk umur 13, 14, bila akhir balik, akhirnya anak-anak ni pantang disentuh lah Ustaz. Sentuh aja pak, dia punya rangsangan tu Jadi kemungkinan itu dia akan menjadi sebagai satu kekerapan dan Ustaz kata berbilang-bilang tadi tu. Jadi ramai bapaknya. Ramai bapaknya. Okey, terima kasih Tuan Haji. Apa pun orang perempuan, kita cerita bab ni anak siapa. Sebenarnya masyarakat semua naik berat dan insya-Allah orang perempuan kita berehat seketika dan kita jumpa lagi selepas ini insya-Allah. Tipu ni sebenarnya adalah satu gejala sosial yang berlaku dalam masyarakat kita dan sebenarnya gejala ini ialah gejala yang dikutuk oleh Allah dan akhirnya akan menyebabkan musibah menimpa bumi kita. Kemarau, kadang-kadang hujan tak turun, apa lagi tumbuh-tumbuhan tak tumbuh dan akhirnya bumi kita demam. Itulah Bumi Demam, tajuk halakah pada Ahad ini 10 malam. Jangan lupa saksikannya. Ada kaitan dengan anak siapa sebenarnya. Okey, kita teruskan kepada Puan Safiah untuk tanyakan soalan. Silakan Puan Safiah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Puan Safiah binti Haji Yaakob. Ya. Bagi ibu bapa, doa anak yang saleh adalah bekalan terbaik ketika di alam barzah. Namun bagaimana pula sekiranya anak luar nikah mendoakan kedua ibu bapanya? Adakah doa mereka diterima? Terima kasih Puan Safiah. Saya pun terfikir juga Ustaz Azizah. Saya terfikir ni kalau ibu barangkali sampai juga kot sebab dia bapa tadi yang tidak sah taraf tu, yang bukan sah lah. Adakah sampai juga kepada ibu ataupun bapa tadi? Silakan Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kena sekali soalan tu, berkenaan dengan doa anak tidak sah taraf atau yang disebut sebagai anak luar nikah ataupun anak zina tadi. Pertama sekali, seperti yang Tuan Haji sebutkan di awal tadi, bahawa anak itu adalah anak yang suci dan bersih. Yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, la tazru waziratu wizra ukhra, bahawa seorang itu tidak menanggung dosa yang dibuat oleh orang lain. Yang berdosa ialah ibu dan bapanya. Maka anak itu adalah anak yang suci. Kalau sekiranya dia seorang yang soleh dan taat kepada perintah Allah SWT, maka doanya adalah seperti doa mukmin yang lain. Tetapi dalam konteks kalau doa itu ialah untuk ibu dan bapanya, dia adalah seorang anak yang beribu tetapi tidak berbapa. Atas kesepakatan para ulama secara keseluruhannya, berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, kata baginda SAW, al-walad lil firash wal ahir al-hujur. Anak yang lahir daripada penzinaan itu adalah untuk al-firaj, yakni untuk ibunya. Manakala untuk si bapa, batu. Kata Nabi SAW, untuk bapa batu. Batu tu ialah simbol kepada
kehinaan, kerugian dan kemelaratan. Maknanya seorang anak itu boleh mendoakan untuk ibunya. Kalau dia itu seorang yang soleh dan ikhlas dan elok syarat-syarat dalam dia nak berdoa tadi. Tetapi untuk si ayah itu tidak mendapat bahagian doa itu sebagai doa seorang anak. Tetapi doa itu hanyalah doa seorang Muslim ke atas seorang Muslim yang lain sahaja. Jadi begitulah keadaannya hal yang berlaku apabila kaedah asal ni tak diikut ya. Jadi banyak kesan sampingan yang timbul, termasuklah soalan yang seperti ini yang perlu kita huraikan, insya-Allah. Okey, terima kasih Ustaz Azizal. Kita baca soalan email ataupun SMS anda di rumah sana. Ni kita minta ahli panel jawab seringkas mungkin tapi padat dan tepat. Ni daripada Ima, dia tanya, Tuan Haji. Okey, saya ingin bertanya apakah hukum bagi seorang anak-anak luar nikah bila dia mengetahui keadaan dirinya bahawa dia adalah luar nikah, lalu dia membenci ibunya tadi. Dia benci ibu dia sebab dia tahu dia anak luar nikah. Apakah sepatutnya begitu jadinya, Tuan Haji? Silakan. Ni kepada anak kita kata yang tak sah taraf ni bila dah tahu tu ramai juga yang mencari Ustaz Ramai yang mencari, dia nak cari. Biasa mereka ni akan memberi kesan dari segi psikologi, dari segi emosi dia. Dia nak cari orang lain semua ada bapa, ada mak. Dia sekarang siapa pula mak dia ni? Siapa bapa dia? Ya. Jadi pada soalan Ima tadi saya rasa yang penting sini anak-anak lah yang ada di luar sana Jadi seperti yang Ustaz beritahu tadi dan kita tahu bahawa anak-anak itu ialah suci dan bersih, tak bersalah dan tak berdosa. Jadi kalau misalnya dah besar dan sebagainya, carilah ibu tu. Dan kita jangan menyalahkan ibu dan juga ayah. Mungkin ayah susah nak jumpa lah. Ayah kata Ustaz dari di Batu jadi susah nak jumpa. Ibu kita boleh cari. Dan bila jumpa ibu, memanglah kita, anak tu mungkin rasa kerinduan, rasa sayang dan sebagainya. Jadi kalau pada anak luar nikah ni, pada saya yang penting cari ibu dan nak mengeratkan balik hubungan silaturahim tu. Dan untuk adalah ibu kata orang tu. Jadi pada saya kita berfikir secara positif dan pandang ke depan Dan sebab anak-anak ni sebenarnya anak tak berdosa. Yang berdosa ibu. Satu lagi, jangan sekali-kali kita kata maknanya menyakiti hati ibu kita walaupun dia melakukan sesuatu yang dosa besar. Ini ada juga anak-anak ni, ibu dah buat dosa besar, ibu dah ini. Jadi jumpa tu bukan bertambah hairat tapi bertambah, kita kata, menyakitkan hati. Jadi kalau boleh, kalau jumpa tu kita nak cari ibu kita, kalau boleh kita jumpa dan kita mengeratkan silaturahim. Kepada inilah soalan Emma tadi, Ustaz. Okey. Terima kasih Tuan Haji. Satu soalan dari John untuk Ustaz Hasizal. John tanya, Ustaz, apa pandangan Ustaz sejarah anak luar nikah ini akan diulangi oleh si anak tadi? Katalah bapa dia dengan mak dia, sejarah zina tu, apakah akan diulangi oleh anak luar nikah tadi sebab kesan dari darah yang tidak suci dalam tubuh anak tadi tu? Adakah dia akan jadi begitu, Ustaz? Mentang-mentang mak dia berzina, anak pun berzina juga, sampai 7 keturunan semua berzina. Silakan Ustaz. Ya. Hal ini berbalik kepada ada satu riwayat daripada Nabi SAW, hadis daripada Nabi SAW yang menyebut bahawa di dalam anak zina itu ada 3 kepincangan. Kepincangan itu merujuk kepada kepincangan asal-usul, kepincangan bagaimana dia dilahirkan dalam bentuk yang sedemikian rupa. Tetapi kepincangan itu adalah kepincangan yang berkaitan dengan soal sunatullah ataupun potensi. Dalam arti kata, seorang anak luar nikah, kalau sekiranya dia terus hidup dalam suasana yang tidak ada sistem, dia dibuang, terbiar, tidak ada pendidikan, dibesarkan di jalanan seperti dia dibuang di tepi jalan, maka berkemungkinan besar untuk anak itu akan mengulangi apa yang berlaku dan keadaan akan menjadi semakin buruk di dalam masyarakat kalau sekiranya itu tidak dihentikan. Sebab itulah saya kira penting untuk anak-anak luar nikah ini, walaupun mereka itu lahir daripada satu kejadian yang tidak baik, jenayah penzinaan, tetapi pendidikan dan sokongan moral dan sokongan sosial, pendidikan agama, pusat-pusat yang pemulihan kepada ibu dan juga kepada anak yang lahir ini sangat diperlukan supaya zuriat yang lahir itu tidak menjadi seperti apa yang berlaku kepada ibu bapa mereka lah. Jadi saya kira pengulangan itu berkaitan dengan soal
suasana dia dibesarkan. Wallahu a'lam. Okey. Saya tanya Ustaz sekali, satu soalan untuk Ustaz juga ni. Ya. Ustaz, apa pendapat Ustaz tentang bila pasangan yang tidak mempunyai zuriat mengambil anak luar nikah sebagai anak angkat? Bagaimana dengan auratnya? Silakan Ustaz. Ya. Apabila seorang anak angkat diambil, tidak kiralah sama ada anak itu anak yatim ataupun anak itu anak luar nikah, isunya sama, bahawa anak itu fitrah, bersih dan suci. Masyarakat mesti berjuang untuk membuang persepsi yang buruk terhadap anak luar nikah ini. Maka soal nak mengambilnya itu adalah merupakan satu bantuan dan satu kebajikan yang besar yang boleh kita lakukan untuk menyelamatkan keadaan yang ada ini. Tapi kalau timbul persoalan yang berkaitan dengan auratnya ialah iaitu aurat di antara seorang yang bukan mahram dengan bukan mahramnya, tetapi ia boleh diselesaikan, khususnya keutamanya kalau bayi itu masih kecil, maka bayi itu kita susukan. Ya, selalu yang berlaku dalam masyarakat, kita susukan supaya dia menjadi anak susuan kita. Dan apabila dia menjadi anak susuan kita, maka persoalan aurat tadi selesai dan sebagainya. Ada kaedah-kaedah dan panduannya lah supaya kesulitan itu boleh diatasi dalam kehidupan. Terima kasih. Itu Haji, satu soalan dari Noraisha. Tanya tu Haji. Apakah couple itu salah tu Haji? Couple. Salah ke tak salah couple? Ke ada cara-caranya nak bercouple? Hari ni nak couple boleh dengan segini A, B, C. Silakan tu Haji. Dia couple ni memanglah, kalau bercouple tu kita kata sekarang ni dah jadi sebagai satu trend di mana-mana. Tapi pada saya dia tetap salah. Couple tu salah. Sebab apa? Dia bermula daripada couple tu lah. Mula-mula bercouple berdua-dua. Mula duduk jauh-jauh, lepas tu makin dekat, lepas tu ayat makin power. Lepas tu pegang-pegang, lepas tu sentuh-sentuh. Jadi couple ni dia sebenarnya kalau dalam Islam couple ni kita kata mungkin kalau belajar di sekolah ke universiti, duduk di tempat terang-terang, contoh misalnya nak belajar, okey. Dan ada orang yang ketiga. Mana bukan dia berdua je. Contoh macam tu. Mana ada budak lelaki, budak perempuan, ada yang ketiga, ada yang ketiga. Tapi kalau berdua tu, dia dah mulalah ada yang ketiga tu iblis. Tak nafikan tu. Jadi kepada saya, amalan ini sekarang menyebabkan menjurus kepada penzinaan sebenarnya. Kita tengok sekarang banyak kes-kes pun mula-mula berdua-dua, nak kalau dua siang tu, lepas tu pergi malam pula. Betul tak kira lah di mana-mana. Jadi saudara saya Ustaz, couple ni ialah dalam Islam pun melarang bukan muhrim berdua-dua. Jadi kalau couple, saya rasa dia akan menjurus kepada yang negatif, maka kita tidak boleh setujulah. Macam tu. Okey. Terima kasih. Ini satu soalan untuk Ustaz Azrizal. Jika seorang tu telah membuang anak, kemudian dia benar-benar bertaubat atas apa perlakuan tadi, adakah taubat itu diterima oleh Allah sedangkan anak yang dibuang itu dah meninggal dunia Ustaz? Dah mati dah tu, sampah ke dimakan anjing, tapi dah meninggal lah. Adakah taubat diterima oleh Allah? Silakan Ustaz. Ya. Itulah manusia dan demikianlah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila anak luar nikah dapat tahu dia anak luar nikah, dia marah sangat dengan mak dia dan sukar untuk dia memaafkan kesalahan yang dibuat oleh ibunya pada satu ketika dahulu. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, kalau sekiranya kesalahan itu didatangi, disusuli dengan taubat nasuha, taubat yang benar-benar atas dasar keinsafan dan mahu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mengampunkan semua dosa dan kesalahan walau sebesar mana pun ia, kecuali dosa mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah sebenarnya sebaik-baik tindakan yang perlu dibuat, yakni kembali bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan benda yang tak elok yang pernah berlaku itu diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Okey, terima kasih Ustaz. Apapun itulah kepada mereka yang sudah pun terlanjur, hendaklah mereka dibimbing sebenarnya, bukan diusir, bukan dihalau. Nanti mereka akan lakukan jenayah demi jenayah yang lebih berat lagi sampai peringkat membunuh anak dalam kandungan. Apapun tuan perempuan, kita berehat seketika. Kita jumpa lagi selepas ini insya-Allah. Cara terbaik untuk membendung gejala ini, silakan Tuan Haji. Terima kasih kepada saudari Mahmudah dan soalan ini cukup baik, cukup bagus.
Kalau kita tengok sekarang ni, kita melihat kepada punca berlakunya pembuangan bayi dan sebagainya. Sekarang kita nak tengok bagaimana kita nak mencegah pembuangan bayi ni. Seperti kita kata tadi, maknanya dari segi pencegahan dari segi Islam tu Ustaz. Tapi bagaimana kalau misalnya gadis sudah mengandung? Ni yang banyak ni, dia mengandung luar nikah. Jadi biasanya lelaki tak mahu bertanggungjawab. Biasa itulah dia Ustaz. Bila buat sama-sama sedap. Bila terboyok-boyok yang perempuan ni. Jadi biasa yang budak gadis ini, dia biasa yang pertama sekali dalam keadaan tekanan perasaan. Perasaan tertekan, rasa hilang hala tuju, hilang arah, dan emosi terganggu, psikologi terganggu, fikiran biasa buntulah. Bila tahu dia dah tak datang bulan tu, dah tahu mengandung. Dan bila tanya boyfriend akan cakap, aku tak tahu. Tante, kau bukan buat dengan aku je, kau 3-4 orang lagi, mana aku tahu. Bukan kau tidur dengan aku je. Biasa jawapan-jawapan macam lah. Ini nak pesan pada anak gadis kat luar sana tu, jangan percaya sangat dekat boyfriend. Walaupun boyfriend tu handsome, hidung mancung, boleh sangkut hanger 7 Ustaz ni. Ni ramai ni. Kerana handsome, sanggup serah body. Pada saya yang penting sekali dalam soal ni, bila dah berlaku macam ni Ustaz dan juga penonton dan ibu bapa di luar sana dan masyarakat bila gadis dah macam ini, biasa nak mengadu dengan mak bapak takut. Mak bapak takut dan mak bapak pun rasa malu dan aib. Yang kedua, dia nak mengadu dengan siapa? Dia kalau budak sekolah nak mengadu dengan kaunselor, nak mengadu dengan cikgu pun takut juga, malu. Nak mengadu kat mana? Nak mengadu boyfriend kata aku tak tahu. Dan boyfriend biasa kata kau pergi gugur je lah. Nak gugur duit tak ada. Kerana boyfriend ada duit RM2 je. Jadi last kali Ustaz itulah dia. Dia buang bayi tu. Jadi untuk mencegah, ni bukan saya menyokong pula. Jangan pula kata, wah ini Haji Husin menyokong pula ni pada gadis-gadis mengandung. Daripada berlaku yang kita bincang hari ni Ustaz, anak siapa dan dibuang di kata orang tu di tepi surau, dalam longkang. Yang itu hari saya menangis bila saya tengok dalam TV, yang TV3 juga, yang mana bayi tu kaki dah tak ada, digonggong ni anjing. Saya ingat tuan-tuan pun menonton kan, macam mana tangan tak ada, kepala pun tak ada, digonggong kan. Saya tengok tu saya menangis tu kan. Dan ada juga dulu keluar surat khabar, ibu tu buang daripada tingkat 3 dengan kulit-kulit bawang sekali sampai ke bawah dan dapati bahawa dia kata tak tahu nak pergi mana dah. Jadi kalau boleh lah kalau misalnya ibu bapa tahu, memang kita malu, memang kita marah. Yang pertama sekali, kita bimbing anak kita ni, selamatkan dia dulu. Dan mungkin boleh hantarlah ke pusat-pusat pemulihan. Ada pusat-pusat pemulihan yang kerajaan ada, yang swasta je, supaya dia tak buang bayi tu. Memanglah berzina dah berdosa Ustaz, bunuh dosa lagi, bayi dah 2 kali dosa. Jadi kalau boleh, kita masyarakat yang tahu ke apa, kita bantu. Itu saya rasa sangat penting lah dalam kita kata orang tu nak membimbing, nak bantu pada soalan mahmudah ni. Jadi kalau boleh kita jangan, biasa kalau anak ni kalau mengadu dengan mak bapak je, kau ni aku halau kau daripada sini, aku inilah macam-macam. Jadi budak-budak ni hilang punca. Dia tanya kawan dia pula yang sebaya, kawan dia kata apa, senang aja, kau buang aje bayi tu. Jadi ini berlaku pembuangan bayi. Jadi pada saya yang penting ialah sokongan ibu bapa, sokongan cikgu-cikgu, kaunselor, masyarakat. Itu penting kepada anak-anak yang gadis ini yang dah terlanjur. Adakah yang ini juga Tuan Haji termasuk pada wanita yang dirogol kan? Ya. Wanita yang dirogol mereka tak berdosa. Kadang-kadang disebabkan dia mengandung tu disebabkan dia dirogol. Jadi kalau boleh macam tu, orang yang perempuan dirogol ni dia tak berdosa. Jadi kita bantu dia. Pada saya, kita jangan pandang serong lah kepada rumah-rumah buat perlindungan ni. Patut kita bantu pula. Kalau boleh kita bantu, dan kita bantu ibu ni sampailah dia melahirkan bayi. Dan dalam masa yang sama, di pusat perlindungan lagi kita bimbing dari segi agama, kita bimbing dia supaya dia tak terlanjur lagi. Dan insya-Allah lah banyaklah rumah-rumah macam ini yang dapat membantu dan menyelamatkan pembuangan bayi yang meningkat ni Ustaz. Ya, berpuluh ribu ni Ustaz. Terima kasih Tuan Haji. Satu cara pencegahan yang terbaik sebenarnya, ia menepati kaedah agama dan juga kaedah pendidikan keluarga dan sebagainya. Apapun kita dah sampai penghujung rancangan, kita minta Ustaz Azizah buat kesimpulan perbincangan kita tentang anak siapa
pada petang ini supaya semua akan sedar, semua akan ambil peranan masing-masing supaya tidak berlaku ataupun dapat kita kurangkan gejala ini semasa ke semasa, insyaAllah, bukan bertambah dan setahun ke setahun. Silakan Ustaz Azizan. Ya, terima kasih. Berbalik kalau kita lihat kepada cara Allah Subhanahu Wa Taala menegur manusia tentang perbuatan zina di dalam surah Al-Isra tadi, ayat zina itu diapit dengan dua ayat yang berkaitan dengan pembunuhan. Ya, la taqtulu auladakum wa la taqtulun nafsa allati haramallah. Maknanya perbuatan zina ni sangat dekat dengan perbuatan membunuh. Jadi begitu asosiasi dia. Tetapi kalau kita melihat dalam konteks surah Al-Isra, Allah SWT mendatangkan perintah yang melarang manusia daripada mendatangi zina di sisi perintah-perintah yang telah datang lebih awal daripada itu. Iaitulah yang pertamanya ialah untuk mengembalikan diri kita kepada kekuatan berakidah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu asas yang pertama. Harus kembali kepada soal menguatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keduanya berbalik kepada soal meningkatkan solat. Kualiti solat. Ya, solat dan zina ini dia berkadar terus. Lemah solat, zina akan meningkat. Tinggi solat, tercegah daripada zina. Dan mungkin pembuangan anak ini adalah fenomena penzinaan, dan penzinaan yang berleluasa adalah simptom kepada merosotnya kualiti solat umat yang tidak berfungsi untuk menyekat kita daripada berlaku kejadian inilah. Jadi saya kira harus berbalik pada perkara-perkara yang asas ini, dan yang paling penting semua mereka yang terbabit, semua mereka yang terlibat jangan terlalu cenderung kepada pendekatan menghukum, sebaliknya pergi kepada soal mendidik dan menyedarkan kembali anak-anak remaja yang menjadi mangsa kepada keadaan-keadaan yang berlaku ini yang mendorong mereka untuk mudah berlaku zina ni tadilah. Kerjasama semua, insya-Allah. Ya, terima kasih Ustaz Azizan dan juga setengah minit untuk Tuan Haji Ushim bagi pandangan. Pada saya yang penting sekali kepada saya nak beritahu kepada anak-anak gadis dan juga kepada keluarga yang terlibat, yang penting kita kalau ada kalangan kita tu terlibat, maka yang penting ialah beri bantuan, beri bimbingan, beri kata orang tu didikan dan juga sokongan, dan jangan mencela, jangan menghalau. Ni banyak buang-buang bayi ni sebab dia kena halau lah tu. Jadi tak tahu nak pergi jumpa siapa dan akhirnya dia akan buang bayi. Beri bantuan, bukan cemuhan. Terima kasih Tuan Haji. Apa pun terima kasih kepada anda semua di sini ataupun di rumah. Terima kasih Tuan Haji, Ustaz. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan dengan tajuk yang lain, iaitu Orang Sebelah, bersama dengan Ustaz Muhammad Nizam Abdul Qadir dan juga Ustazah Asli Mansur, secara langsung dari Balairung Seri Istana Arau Perlis. Jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How great the wonder of the heavens and the time